سيدنا محمد لرضاء الله تعالى الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا زدنا علما وفهما يا كاشف المشكلات اكشف الحجب عن وجوه هذه المعاني حتى نطلع على خفيات هذه المسائل واحفظنا من الخطأ والضلال فأنت موفق كل أمر وأنت علام الغيوب برحمتك يا أرحم الراحمين. وهب لنا يا وهاب علما وحكمة ولرزق يا رزاق كلنا مسهلا وبالخير يا فتاح فافتح لنا وبالهدى وبالعلم كلنا يا عليم مفضلا. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. Amma ba'du. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi zat Allah Subhanahu wa taala yang maha suci dari sebarang sifat kekurangan dan yang bersifat dengan segala sifat kesempurnaan. Dengan kehendaknya kita dipertemukan lagi pada malam ini di dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan sekalian yang hadir senantiasa di dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan insya-Allah mudah-mudahan kehadiran kita berbekalkan niat yang baik, niat yang ikhlas. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merezekikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, yang berkat dunia dan akhirat. Insya-Allah amin ya rabbal alamin. Wala haula wala quwwata illa billah. Muka surat awas 204. Tengok. Ha? 203. Perenggan senya situ. Telah benar Abu Halim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhina fid daraini amin ya rabbal alamin. Sebelum itu katanya musannif, perenggan sebelum itu, dan engkau ketahui bahawa syaitan itu tiada lupa akan dikau. Adalah ia syaitan amat jahat. Sebenarnya telah tersunyi dirinya bagi berseteru akan dikau. Dan minta berlindunglah engkau hamba dengan Tuhan engkau yang amat kuasa lagi amat gagah.
dan amat keras daripada anjing ini, yakni syaitan yang kena laknat. Dan jangan engkau lalai daripada tipu dayanya syaitan dan pukatnya, yakni perangkapnya syaitan. Maka engkau tolakkan dia, dia tipu daya syaitan tadi tu, dan perangkapnya syaitan tadi dengan zikrullah ta'ala, dan jangan menyusahkan dengan yang demikian itu. Maka bahawasanya mudah apabila nyata daripadamu itu bersungguh-sungguh lelaki, lagi amat harap akan pertolongan Allah Ta'ala, seperti firman-Nya Allah Ta'ala, innahu laisa lahu sultan 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Maka kata Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, dan engkau wahai hamba, maksudnya, dan engkau hamba yang berjalan kepada Allah, dan engkau mana-mana hamba Allah yang berjalan kepada Allah dengan ibadat, mana salik, yakni orang yang berjalan kepada Allah dengan ibadat zahir dan batin, makna melakukan ketaatan zahir dan melakukan ketaatan batin, itu salikin, orang yang berjalan kepada Allah dengan ibadat. Maka mana-mana hamba yang beribadat, kata Imam Ghazali, hati-hatilah, waspadalah dengan musuh kita, iaitu syaitan. Kerana syaitan tidak pernah melupakan kita. Apa maksud syaitan tidak pernah melupakan kita? Yakni syaitan tidak pernah lupa dan leka dan lalai untuk menyesatkan kita. Jadi syaitan ni akan sentiasa mencari jalan-jalan agar amalan kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Syaitan ni dia sentiasa mencari jalan agar apa yang kita kerjakan itu tidak diterima oleh Allah. Syaitan akan pastikan kita balik ke alam akhirat dalam keadaan tidak ada membawa bekalan akhirat. Di syaitan. Lagi pula kata Al-Imam Al-Ghazali, syaitan ni adalah musuh yang tersembunyi. Musuh yang sangat jahat kemudian tersembunyi. Maknanya kita sangat-sangat waspada, kena waspada sangat-sangat. Kerana musuh yang nama syaitan ni tersembunyi, tak boleh dilihat dengan mata kepala kita. Kadang-kadang kita tak sedar rupa-rupanya kita dalam perangkap dia. Kadang-kadang kita tak sedar yang kita dalam permainan dia. Berasa macam ibadat, berasa macam dah banyak amal, tapi rupa-rupanya dalam perangkap syaitan. Macam mana kita nak tahu perangkap-perangkap syaitan ni? Macam mana kita nak tahu perangkap-perangkap syaitan ni? Kenalah mengaji. Kenalah kita mengaji ilmu yang menceritakan tentang cara-cara bagaimana syaitan menipu daya kita. Inilah di antara kitab ni. Inilah di antara kitab yang menghuraikan, yang membicarakan bagaimana cara syaitan menipu daya hamba-hamba Allah. Kitab ni sangat bagus. Kitab ni sangat baik. Kitab ni sangat sempurna, sangat-sangat sesuai sebagai panduan dan pedoman untuk kita berjalan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Imam Ghazali ajar satu-satu. Imam Ghazali ajarkan satu-satu, tunjukkan satu-satu. Dan selain daripada itu, selain daripada hendaklah kita mengetahui akan cara-cara syaitan menipu, hendaklah kita bersungguh-sungguh meminta perlindungan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kena banyak-banyak mengingati Allah. Kerana apabila hati kita leka, lupa lalai daripada mengingati Allah, maka syaitan pun masuklah. Syaitan akan masuk dalam hati kita apabila hati kita terleka untuk mengingati Allah. Kena banyak-banyakkan berzikir, kena banyak-banyakkan kena banyak-banyak berzikir, kena banyak-banyak berselawat, sentiasa berzikir, sama ada di lidah ataupun di hati. Kerana bila hati kita leka je, maka syaitan pun masuklah.
Dan satu lagi, kita kena menuntut ilmu. Kena menuntut ilmu. Bila kita belajar, barulah nanti Allah Ta'ala akan tunjukkan. Allah Ta'ala akan bimbing, Allah Ta'ala akan tunjukkan perangkap-perangkap daripada syaitan. Di situlah nanti kita akan dapat menyedari bahawasanya diri kita itu di dalam perangkap syaitan. Barulah boleh kita menyelamatkan diri kita. Dan jangan engkau lalai daripada tipu dayanya. Maka engkau tolak dengan zikrullah dan jangan menyusahkan dengan yang demikian itu. Dulu kata musannif, kalau bisikan-bisikan syaitan dalam hati itu jangan dilayankan. Jangan dilayankan, itu di antara kaifiat dia. Jangan dilayankan. Kerana kalau layankan bisikan syaitan ni, dia makin kuat. Makin kita layan, makin dikuat. Makin dilayan, makin dikuat. Taktik dia. Sebab tu kalau ada lintasan-lintasan dalam hati daripada syaitan, cepat-cepat kita mengingati Allah. Jangan fikirkan apa yang dibisikkan tu. Jangan dilayankan apa yang dihasut dalam hati itu, jangan dilayankan, jangan diturutkan, jangan dipikirkan. Sebab makin kita fikir, makin dia tekan kita. Makin dipikir, makin ditekan kita. Mana jangan pedulikan. Itu perangai syaitan. Itu perangai syaitan, menipu. Jadi kalau syaitan membisikkan dalam hati kita, jangan dilayankan bisikan. Palingkan ingatan kita kepada Allah. Palingkan ingatan kita kepada Allah. Ya Allah, astagfirullahalazim, la ilaha illallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ikutlah. Jangan dipikirkan apa yang dibisikkan dalam hati itu, jangan dipikirkan. Lagi difikirkan, lagi dia menekan diri kita. Makin dipikirkan, makin dia menekan diri kita. Itu syaitan. Jadi palingkan ingatan kita, jangan difikirkan, jangan diendahkan bisikan kita. Itu. Maka engkau tolakkan dia bisikan syaitan contohnya, ataupun hasutan syaitan tadi itu dalam hati tadi dengan zikrullah, dengan mengingati Allah Ta'ala. Mengingati Allah Ta'ala ni sama ada dengan lidah kita banyak-banyak menyebut Allah, ataupun sibukkan diri kita dengan beribadat. Ini duduk dalam majlis ilmu ni zikrullah. Duduk dalam menuntut ilmu, duduk dalam majlis ilmu ni, duduk dalam majlis zikirlah ni. Menuntut ilmu ni sebahagian daripada zikrullah. Sembahyang pun zikrullah, salawat pun zikrullah, baca Quran pun zikrullah. Dan jangan menyusahkan dengan yang demikian itu. Itu tadi, jangan menyusahkan dengan yang demikian itu. Maknanya jangan dipikirkan, jangan disusah-susahkan. Apa yang dibisik tadi jangan disusah-susahkan. Pedulikan, abaikan maksudnya. Abaikan. Dibisik suruh mengumpat contohnya, abaikan. Jangan dilayankan. Kalau dilayankan lagi ditekan, akhirnya kan jatuh gitu. Sebab tu syaitan dia musuhnya orang ada ilmu. Orang ada ilmu tu musuh syaitan. Orang yang jahil teman syaitan. Orang yang jahil teman syaitan. Kenapa teman syaitan? Kerana dia akan mudah menurut dan mengikut perintah syaitan. Dia tak tahu nak berlawan, dia tak tahu nak berperang dengan syaitan tadi. Semata-mata menurutkan saja. Tapi orang ada ilmu, orang ada ilmu dan dia beramal dengan ilmu, ini terlebih sukar untuk syaitan mengalahkan dia. Syaitan lepas seko datang, pas seko datang, pas seko datang, semuanya taklud. Taklud. Tapi kalau kita semata-mata kuat beribadat saja, tak ada ilmu, ini sangat-sangat mudah dipermainkan oleh syaitan. Sebab tu jangan semata-mata banyak ibadat tak menuntut ilmu. Jangan semata-mata beribadat, rajin sembahyang, rajin puasa, rajin qiyamul lail, tapi tidak mau menuntut ilmu. Jangan jadi abid yang jahil. Jangan jadi ahli ibadat yang jahil. Kerana ahli ibadat yang jahil itu terlalu mudah ditipu daya oleh syaitan. Tapi orang alim, seorang orang alim sukar nak ditipu oleh syaitan kerana dia ada ilmu, dia tahu perangkap syaitan bagaimana, jerangkap syaitan, bisikan syaitan, bagaimana cara nak menyelamatkan diri.
Kalau kita tak ada ilmu, sentiasa kita duduk dalam perangkap. Sebab tu beruntunglah orang-orang yang Allah pilih, orang-orang yang Allah pilih menuntut ilmu. Tanda kasih sayang, tanda kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, tanda Allah nak menyelamatkan dia daripada tipu daya syaitan dan nafsu dan dunia dan makhluk dan sebagainya. Tapi dengan syaratnya beramal dengan ilmu. Maka bahawasanya mudah, yakni mudah untuk menewaskan syaitan tadi apabila nyata daripadamu hamba itu bersungguh-sungguh lelaki. Makna bersungguh-sungguh seperti lelaki, bersungguh-sungguh seperti rijal. Orang yang laki-laki ni makna kinayah daripada orang yang bersungguh-sungguh lah. Jadi orang yang bersungguh-sungguh akan mudahlah nak mematahkan bisikan syaitan. Lagi amat harap akan penolong Allah Ta'ala, dan dia sangat-sangat berharap kepada pertolongan Allah. Dia bersungguh-sungguh, selain daripada dia bersungguh-sungguh, dia sangat-sangat berharap kepada bantuan Allah. Maka orang yang macam tu akan terselamat daripada syaitan. Dalilnya seperti firman Allah Subhanahu wa taala, innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Bahwasanya ia syaitan, tiada baginya syaitan tadi mengeras. Syaitan tu tadi tidak ada baginya syaitan tu mengerasi, menekan atas mereka, ataupun mengeras tu mana mengalahkan mereka yang percaya, yakni akan Allah Ta'ala. Siapa yang hatinya benar-benar berpegang yakin kepada Allah, yakin dengan bantuan dan pertolongan Allah, maka orang-orang yang macam tu tidak akan dapat dikalahkan oleh syaitan. Sebaliknya orang yang hatinya ragu-ragu dengan pertolongan Allah, awal-awal lagi berasa tak boleh dah, padahal belum berusaha lagi. Padahal belum berusaha lagi, awal-awal dah kata aku tak boleh jadi baik dah. Awal-awal dah kata macam tu dah, aku tak boleh jadi baik. Aku tak boleh jadi baik. Aku tak boleh jadi baik. Makna dia tak ada harap yang tinggi. Dia tidak ada harapan yang tinggi dalam hatinya dengan pertolongan Allah. Maka orang yang macam tu, kalau kita macam tu, kita akan senantiasa dikalahkan oleh syaitan. Akan dikalahkan oleh syaitan. Kita akan dikalahkan oleh syaitan. Dan atas Tuhan mereka itu hamba tadi tu berserah diri mereka itu. Jadi mana-mana laki-laki, mana-mana hamba Allah, mana-mana hamba-hamba Allah, mana-mana hamba-hamba Allah yang hatinya yakin dengan bantuan dan pertolongan Allah, lagi hatinya bertawakal kepada Allah, nescaya mereka akan diselamatkan, ditolong, dibantu oleh Allah daripada ditipu oleh syaitan. Dan sebenarnya telah benarlah Abu Hazim rahimahullah ta'ala pada barang yang dikatanya, apa dunia dan apa iblis. Dunia tu apa, iblis tu apa. Adapun dunia itu maka barang yang telah lalu daripadanya. Yang dinamakan dunia-dunia itu keterangannya dah lepas dah tu maksudnya, iaitu sesuatu perkara yang tidak menolong ibadat. Sesuatu yang tidak menolong ibadat, sesuatu yang tidak membantu ibadat, sesuatu yang tidak ada hubung kait dengan ibadat. Itulah namanya dunia. Jadi dunia ni ada yang kita boleh ambil, ada yang kita kena buang. Dunia ni ada yang kita kena ambil, ada yang kita kena buang. Mana yang nak kena ambil? Yang tolong ibadat, yang mudahkan ibadat, yang bantu ibadat, tu ambil. Harta benda yang tolong ibadat, pekerjaan yang tolong ibadat, pangkat jawatan yang tolong ibadat, urusan-urusan yang ada hubung kait dengan ibadat, tu ambil. Tapi kalau sesuatu yang tak ada kena-mengena dengan ibadat, semata-mata keinginan nafsu saja, maka itu tinggalkan. Tinggalkan, jangan ambil. Itulah yang dimaksudkan dengan dunia tadi. Harta benda yang tidak menolong ibadat, jangan ambil.
Harta benda yang menolong ibadat, ambil. Ada pun dunia, maka barang yang telah lalu daripadanya. Dunia ni sesuatu yang tidak menolong ibadat, sesuatu yang tidak menolong ibadat, yang tak ada hubung kait dengan ibadat, itu namanya dunia. Keseronokan, keselesaan, itu semua dah tak ada hubung kait dengan ibadat pun. Maka mimpi, yakni dunia tadi seperti umpama yang engkau dapat di dalam mimpi. Macam mana kita tidur? Diulik mimpi Macam mana kita tidur seronok? Seronok tidur. Dalam tidur kita jadi raja, jadi permaisuri, dengan pelayan-pelayan, dengan dayang-dayang. Bila sedar je daripada tidur, lenyap semua, hilang. Dengan istana-istana hilang, dengan dayang-dayang hilang, dengan makanan-makanan mewah hilang, dengan pangkat, jawatan, kedudukan hilang. Itulah yang namanya dunia. Dan di tempat lain diibaratkan dunia itu seperti bangkai. Dunia itu sesuatu yang tidak ada hubung kait dengan ibadat, apa-apa sahaja yang tidak menolong ibadat, dipanggil dunia yang seperti bangkai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang bergebut orang yang bergebut-gebut dengan dunia tadi, ibaratnya berebut bangkai. Berebut bangkai demi keselesaan, berebut, demi kekayaan berebut. Tu tak ubahlah kelakuannya seperti anjing yang merebut bangkai. Jadi jangan berebut. Jangan berebut, jangan bergaduh dengan sebab benda-benda dunia tadi tu. Kerana saling tak tumpah macam anjing. Kerana dunia itu seperti bangkai. Kita berebut. Pasal dunia tadi berebut, bermusuh, bergaduh, maka macam anjing. Na'udzubillah min zalik. Hinanya. Hinanya orang yang bergaduh. Hinanya orang yang bergaduh, berebut yang namanya dunia tadi, berebut sesuatu yang tidak ada hubung kait dengan ibadat, berebut, bergaduh. Macamlah kelakuannya sama macam binatang yang makan bangkai. Na'udzubillah min zalik. Meskipun halal, meskipun rezeki itu halal, maka jangan diambil semua. Meskipun rezeki itu halal, jangan diambil semua. Kalau ambil semua, nanti masa kita habis. Habis masa kita bersibuk, berbimbang mencari rezeki yang halal, sehingga kita tidak ada masa untuk mencari bekalan ibadat. Tak ada masa nak cari bekalan ibadat, sebab masa kita dah habis digunakan untuk mencari rezeki yang halal tadi. Nak berseronok-seronok, nak bermegah-megah, nak bermewah-mewah, habis masa kita. Tak cukup 8 jam kita kerja sehari, kerana nakkan keselesaan kononnya. Habis masa kita, tak ada dah masa nak datang belajar pun tak ada dah. Tak ada waktu nak datang majlis ilmu dah, sebab masanya dah habis digunakan untuk mencari harta kekayaan, untuk mendapatkan kesenangan, keselesaan. Walaupun halal, kalau mencari rezeki yang halal lebih daripada qadar yang sepatutnya, dan menjadi sebab tidak ada waktu untuk menunaikan kewajipan, contohnya menuntut ilmu yang difardukan oleh Allah, maka cara mencari rezeki yang sedemikian adalah cara mencari rezeki yang tidak diredai oleh Allah. Allah tak redha. Allah tak redha cari rezeki yang halal macam tu. Daripada pagi sampai ke malam duduk dalam ladang getah contoh. Dari pagi sampai ke malam dalam ladang, tak semayang, tak mengaji. Contoh, walaupun halal.
Lainlah dia alim, lain dia dah alim. Lainlah dia dah pandai selok-belok ibadat. Dia nak duduk dalam ladang, dia nak duduk dalam kilang, dia nak duduk dalam kedai dia nak duduk dalam office dia pagi, petang, siang, malam, tak peduli kepada belajar agama, tak apa, silakan. Sebab dia dah pandai buat ibadat. Tapi kalau tak pandai lagi, fardu ain pun tak lepas lagi, akidah pun tak tahu lagi, syarat rukun sah batal ibadat pun tak pandai lagi, tapi duduk bekerja pagi petang siang malam, pagi petang siang malam, itu tidak ada berkat cari rezeki. Cari rezeki macam tu tidak ada keberkatan. Allah tak redha cari rezeki macam tu walaupun halal. Ibadat ni ada hak dia ada hak masing-masing. Semayang ada hak dia, menuntut ilmu ada hak dia. Kena bagikan hak masing-masing. Jangan kita gunakan segala waktu tu untuk menunaikan satu hak ibadat ni. Contohnya cari rezeki. Memang cari rezeki itu ibadat. Cari rezeki ibadat. Tapi kita ambil satu je. Banyak-banyak ibadat tu kita ambil satu je, cari rezeki je. Kemudian masa cari rezeki tu langgar masa semayang, langgar masa menuntut ilmu, langgar. Itu namanya mencari rezeki yang tidak diredai oleh Allah. Syaitan menipu, syaitan tipu kita. Dia kata apa salahnya benda halal, bukan aku buat benda haram. Syaitan kata aku bukan bekerja benda haram, aku bukan jual dadah, aku bukan jual arak, aku bekerja halal. Betul lah. Tapi rupanya dipermainkan oleh syaitan, dilekakan dengan mencari rezeki pagi petang siang malam supaya tertinggal menuntut ilmu, supaya tak ada masa menuntut ilmu. Dah kena tipu. Dah kena tipu. Nanti akhirnya mati, amalan kita tak diterima oleh Allah. Nak terima macam mana cara buat ibadatnya? Tidak menempati syarat rukun. Sebab kita tak ada masa nak ambil tahu tentang syarat rukun ibadat. Dan di tempat yang lain Imam Ghazali mengingatkan kepada kita, janganlah kita menghabiskan banyak waktu kita mencari mengumpul sesuatu benda yang kita akan tinggalkan. Jangan habiskan masa kita atas dunia ni mencari mengumpul sebanyak-banyaknya sesuatu yang kita akan tinggalkan pada bila-bila masa. Tapi sebaliknya gunakanlah masa dan waktu itu untuk mencari, berusaha membuat sesuatu yang kita akan bawa kepada alam akhirat. Jangan habiskan masa kita membuat sesuatu, mencari sesuatu yang akhirnya kita akan tinggalkan. Cari duit banyak-banyak, tinggal. Cari harta kekayaan banyak-banyak, akhirnya tinggal. Akhirnya balik akhirat dalam keadaan tidak ada bekalan akhirat, tak ada bekal yang dibawa balik. Amalan pun tak diterima oleh Allah. Dan sebenarnya jika engkau mana tadi, kemudian Allahumma salli ala Muhammad, yakni seperti umpama yang engkau dapat di dalam mimpi dan barang yang lagi akan datang, maka iaitu cita-cita, angan-angan, khayalan. Dan barang yang lagi akan datang, maka iaitu cita-cita, khayalan lah. Dunia ni khayalan saja. Dan ada pun syaitan, maka demi Allah sebenarnya jika aku ikut, maka tiada manfaat. Jadi kalau syaitan, kalau kita ikut bisikan dia, kalau kita ikut ajakan syaitan ni, maka demi Allah sebenarnya jika aku ikut, maka tiadalah memberi manfaat. Kalau kita ikut apa yang dibisikkan oleh syaitan, nescaya kita tak akan dapat apa-apa manfaat, bahkan mudarat pula dah. Dan jika aku menyalahi, kalau aku tak ikut, makna menyalahi, maka tiada memberi mudarat. Itu syaitan. Kalau kita tak ikut bisikan dia, kita tak akan mudarat. Tapi kalau kita ikut, tiada manfaat, bahkan mudarat itu. Sebenarnya kata pada makna ini, apa Adam di dalam kaun, yakni alam, dan apa iblis, tiada kerajaan bagi Sulaiman, tiada Balqis, sekaliannya itu isyarat jua. Dan engkau yang dikehendakinya, hei mereka, yang iaitu bagi segala hati magnetis, yakni seperti besi,
Sebenarnya telah engkau ketahui bahawasanya sangat-sangat jahil ini nafsu, dan liarnya nafsu kepada barang yang memberi mudarat akan dia. Jadi sifat nafsu ni sifat dia mudah menangkap. Dia mudah menangkap kepada benda yang memberi mudarat ataupun benda yang sia-sia. Itu nafsu. Nafsu dia lebih menangkap, dia cepat menangkap, dia lebih menarik kepada sesuatu yang memberi mudarat, ataupun benda yang jahat, ataupun benda yang sia-sia. Kita boleh kenal, kita boleh kenal sesuatu tu baik ataupun tak baik. Kalau nisbah kita ni lah, nisbah kita ni kita boleh tahu keinginan dalam hati kita yang terbit tadi benda baik ke benda tak baik, kita boleh tahu. Kalau terbit dalam hati sesuatu hajat, kemudian kita rasa seronok sangat-sangat nak buat, camlah tu biasanya benda sia-sia. Benda sia-sia. Tapi kalau terlintas dalam hati, berat je nak buat, payah je nak buat, biasanya tu benda yang memberi manfaat. Nak lepak kedai kopi dengan baca Quran, mana yang nafsu kita melompat? Malam ni nak baca Quran ke nak lepak kedai? Mana yang nafsu kita melompat? Dua-dua. Tu wali dah tu. Dia baca Quran kat kedai tu. Apa Quran ni? Ngumpat orang. Bila nak baca Quran je rasa malas, rasa lesu, rasa berat, banyak kali je mikir. Tapi kalau nak lepak-lepak buat benda sia-sia, nak pergi main badminton, nak pergi main bola, laju je. Malam ni pukul 8 ada main badminton dewan, laju je. Malam ni pukul 8 ada kuliah tauhid. Macam lumpuh jadi. Tu dia nafsu. Dia memang menarik kepada benda yang sia-sia ataupun benda yang tak ada kebajikan. Kita boleh kenal. Dan sakit pinggang Dan sakit pinggang. Itu nafsu, sebab dah memang dia terbiak, dia memang jadi tabiat. Dia berkaren, dia ada karen dengan benda sia-sia. Benda manfaat, benda kebajikan dia lemah, dia lesu, dia lumpuh. Dan liarnya kepada barang yang memberi mudarat akan dia hamba, dan yang membinasakan dia. Maka orang yang menilik kepadanya, nescaya menilik ia akan tilik rahmat. Tilik orang yang berakal lagi, ulama yang menilik pada kesudahan. Tiada tilik jahil. Makna nak kena tengok dengan pandangan mata hati, dengan ilmu, bukan pandangan dengan mata kasar. Kalau pandangan dengan mata kasar tak nampak kejahatan nafsu tadi. Kalau tilik dengan mata hati, kalau tilik dengan ilmu, kita akan dapat jawapan, kita akan dapat tahu sesuatu itu adakah perkara yang baik ataupun tidak. Dan kanak-kanak yang menilik kelakuan sekarang dan tiada tahu akan huru-hara yang menyakiti, dan lari mereka itu daripada pahit ubat. Itu keadaan orang yang jahil. Orang yang jahil, dia tak menilik, dia tak tengok, dia tak fikir panjang. Dia tak fikir masa yang akan datang, dia hanya memikirkan tentang keadaan dia sekarang. Dia tak fikir perkara yang akan datang, apa akibat kalau buat begini, apa akibat kalau buat begitu. Dia tidak mengetahui huru-hara yang akan datang, yang akan menyakiti diri dia, yang akan menyeksa diri dia. Dan lari mereka itu daripada pahit ubat. Mana dia tak sanggup nak mengharungi kesusahan, kepayahan dalam ibadat. Dia tak nak bersusah-susah dalam ibadat. Dia nak duduk dalam dunia ni bersenang-senang, berseronok-seronok saja. Sedangkan jalan ibadat tu, kata Nabi SAW, dipenuhi dengan benda yang menyakitkan.
dan dikekangkan dia nafsu dengan kekang takwa. Dan dikekangkan dia nafsu, makna cara nak mengekang, nak menahan, nak mengawal nafsu yang jahat tadi adalah dengan kekang takwa. Dengan kekang ni alat penahan, alat yang menahan. Kalau di mulut kuda tu, dikekangkan mulut kuda tadi daripada menggigit contohnya. Jadi nak menahan nafsu ni gunakan kekangan takwa, yakni sifat takut di dalam hati itu diibaratkan seperti pengikat, pengekang yang boleh mengikat nafsu daripada lari daripada ibadat, ataupun mengikat nafsu daripada kejahatan nafsu, mengikat nafsu daripada bebas. Jadi ikatan dia itu adalah takwa, yakni takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dalam hati kita tak ada takwa, maknanya bebaslah nafsu kita. Bebaslah nafsu kita membinasakan kita, merosakkan kita. Tapi kalau dalam hati kita ada takwa, takut kepada Allah, insya-Allah kita akan selamat daripada kejahatan hawa nafsu. Dan bahawa ditegahnya daripada barang yang tiada berkehendak kepadanya, dengan hakikatnya daripada berlebih-lebih, daripada lebih-lebih memakan. Kalau makan bukan sekadar kenyang, tapi makan nak mewah-mewah, makan nak megah-megah. Dan perkataan, kalau perkataan suka bercakap, kadang perkataan yang tak ada kebajikan, lebih-lebih lagi cakap benda yang haram. Dan melihat-lihat, matanya suka melihat kelebihan-kelebihan dunia. Itu nafsu, suka tengok benda megah-megah atas dunia. Suka tengok mahligai-mahligai, perhiasan-perhiasan dunia. Itu nafsu, dia suka tengok yang kaya-kaya, yang hebat-hebat, yang megah-megah, yang mewah-mewah. Itu nafsu. Dan tegahnya berpagi dengan perkara yang fasidah, daripada panjang cita-cita, rasa lambat lagi aku ni mati. Padahal uban penuh dah kepala kita. Aku ni lambat lagi mati ni. Nafsu lah tu. Nafsu dia rasa lambat mati lagi. Dan gopoh gapah pada pekerjaan. Sifatnya nafsu ni suka tergopoh gapah membuat sesuatu keputusan. Dan hasad kepada orang Muslim. Dia tak suka kepada orang yang mengikut agama Allah Ta'ala, ataupun takabur pada barang yang bukan tempatnya. Dia sombong sombong dalam hatinya, ada sifat sombong, memuji-muji diri, merasakan diri lebih daripada orang lain yang tak kena pada tempat yang tak disuruh sombong. Ada tempat kita ni diharuskan sombong, ada tempat tak boleh sombong, ada tempat harus sombong. Menunjukkan kesombongan, contohnya terhadap orang kafir, supaya dia tidak bersenang-senang untuk memijak-mijak orang Islam contoh. Boleh kita tunjukkan kesombongan kepada orang kafir. Ataupun orang kaya yang sombong, boleh seandainya ada orang lain menunjukkan kesombongan kepada yang seorang lagi tadi, supaya dia sedar diri dia tu ada orang yang lebih hebat daripada dia lagi. Mana tujuan dia sombong tadi? Nak mengajar dia. Nak mengajar dia. Supaya dia sedar hakikat diri dia tu. Sedar apa yang ada pada diri dia tu semata-mata pinjaman Allah Ta'ala saja. Bukan dia seorang yang ada benda-benda macam tu. Orang lain pun ada. Atau memakan dengan semata-mata dengan keinginan. Kalau dia makan semata-mata nak mengikut keinginan nafsu dia, bukan makan dengan sebab nak beribadat. Dan membanyak-banyakkan dia, banyak-banyak makan, dan dirinya dia akan barang yang tiada baginya, tak dapat tiada jua, dan yang tiada takut daripada mudarat kerana darurah kepada yang lebih-lebih. Abilah. Dan sebenarnya telah meluaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala pekerjaannya atas segala hamba-Nya, Allah dengan rahmat-Nya, dan dikayakan mereka itu hamba daripada sekalian barang yang memberi mudarat mereka itu di dalam pekerjaan agama mereka itu.
Maka apa hajat kepada yang demikian itu? Maka bahawasanya pekerjaannya seperti bahawa kata setengah orang yang salihin, bahawasanya takwa itu terlebih mudah. Takwa itu terlebih mudah sesuatu apabila mensyakkan daku sesuatu. Yani bila aku dalam hati aku timbul keraguan, maka ketakwaan itulah yang akan memudahkan urusan aku. Aku tinggalkan dia. Aku akan tinggalkan sesuatu yang aku syak tadi sebab dalam hatinya ada sifat takut kepada Allah. Maka bahawasanya nafsu itu kesenangan ia dan beradat, yakni mengikut apa yang adatnya dengan barang yang apa pekerjaan yang adatkan dia. Wallahu a'lam. Cukuplah sampai situ. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma rabbana fa'na bima 'allamtana, rabbana 'allimna alladhi ma yanfa'una, rabbana faqih ahlana wa qarabatina fi dinina ma ahli kutri unsa wa dzakar, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.